Menurut Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Sisters in Islam, kes tuntutan fasah juga dilihat semakin meningkat dan ini telah memberi cerminan bahawa tahap kesedaran wanita kini semakin tinggi. Saya merayu supaya dia boleh datang ke mahkamah dan selesaikan proses tuntutan fasakh yang saya buat ni, sebab sampai sekarang saya masih tak ada kabar berita daripada dia. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami hari ini di Wanita Hari Ini. Dan ini anda bersama dengan saya, Farid Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Jangan tinggalkan saya. Mari. Kerana hari ini memang cukup menarik. Banyak perkongsian kami nak bawakan kepada anda. Tapi sebelum tu, saya nak berkongsi sedikit kesedihan lah. Kenapa ni? Buka-buka dah sedih, kenapa? Kerana pasukan yang saya harapkan untuk menang malam tadi di separuh akhir, Maghribi kalah dengan Perancis. Alahai. Tapi walaupun kalah, tak bermakna mereka kalah. Kerana semangat yang mereka bawakan itu sebenarnya memberi kesan dan juga impak kepada ramai dalam kalangan masyarakat di dunia. Betul? Betul, memang tepat sekali. Apatah lagi mereka ataupun Maghribi ini adalah daripada benua Afrika yang pertama mencapai tahap ke separuh akhir di Piala Dunia. Tapi saya tengok awak ni macam ya je tahu. Awak saya tengok ke tak bola sepak? Ini saya cakap terus teranglah. Saya memang minat bola. Sebenarnya kalau World Cup tu setiap 4 tahun sekali saya memang tunggu. Okey. Tapi tahun ni saya tak tahulah kenapa saya tidaklah sangat meluangkan masa untuk tengok bola. Tengok dua game. Kenapa Tapi tu? saya tak tahulah, mungkin faktor umur ataupun mungkin ada konflik-konflik, tak ada penguat semangat ke apa. Dulu mungkin nak ada apa, ada perkara nak bincang bersama. Sekarang tak ada. Siapa penguat semangat? Tak syok. Okey. Dan kita harapkan anda penonton juga hari ini terus bangun dengan bersemangat. Yang pastinya di minggu cuti sekolah ni ramai juga ibu bapa yang mungkin dah pun bercuti bersama dengan anak-anak kan, mengambil masa untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga tercinta. Ada yang mungkin lebih berkemampuan, mereka dah pun bercuti di luar negara, tapi ada dalam kalangan ibu bapa yang memang merancang pelbagai aktiviti di rumah untuk terus menyemarakkan hubungan kekeluargaan bersama. Apa-apa pun jua, kami harapkan anda sentiasa menjaga kesihatan, menjaga keselamatan, tidak kira apa jua rancangan anda. Tapi Fiza, bila cakap tentang keluarga ni suatu yang bernilai sebenarnya. Betul. Sentiasa kita kena jaga, yang bermula daripada sebuah perkahwinan yang kita harapkan sentiasa bahagia sehingga akhirnya. Dan kalau kita bercakap tentang perkahwinan yang kita harapkan, saya kira setiap impian pasangan yang berumah tangga pasti inginkan bahtera yang dilayari mereka ini akan terus berlayar hingga ke akhirnya. Bersama-sama membina bahagia, mencipta cinta itu dengan isteri, anak dan juga keluarga. Tapi ini kita nak kongsikan di muka surat hadapan Harian Metro hari ini tentang kes cerai pasangan muda yang membimbangkan. Di muka surat 4 Harian Metro ini bercerita tentang hubungan berkonflik, iaitu perceraian pasangan di bawah 30 tahun yang semakin meningkat. Betul, dan kalau kita lihat dari statistiknya memang cukup membimbangkan, kerana kalau kita lihat antaranya daripada statistik pasangan berusia 20 hingga 24 tahun bercerai pada 2019 mencatat seramai 18,698 pasangan dan 15,022 pada 2020. Bayangkan 20 hingga 24 tahun dah berkahwin tetapi bercerai. Begitu ramai. Ini apa yang intipati daripada Harian Metro ini. Katanya kan kehidupan berkeluarga ini bermula daripada sebuah perkahwinan yang sah mengikut undang-undang. Jadi kelangsungan sesebuah perkahwinan amat bergantung kepada persediaan mental, fizikal, emosi serta spiritual suami dan isteri. Justru sistem kekeluargaan tu kenalah orang kata mampan, kena sentiasa faham memahami, kena sentiasa memberi dan menerima. Orang kata serba-serbinya kita saling melengkapi lah. Benar, dan kedua-dua pasangan juga harus bersedia, lelaki dengan tanggungjawabnya, isteri juga harus jelas dengan tanggungjawab masing-masing untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Awak cakap tadi isteri harus jelas, saya rasa suami pun harus jelas juga. Ya, itu saya kata suami kena jelas dengan tanggungjawab dia. Okey, jadi kita harapkan bagi anda yang ingin mendirikan rumah tangga dan juga baru mendirikan rumah tangga akan terus diberi kebahagiaan dan penuh rasa cinta
rasa kasih, sayang, rindu yang ada pada hari ini akan terus kekal hingga ke akhirnya. Kami nak bawakan anda juga, kalau kita lihat di media sosial sekarang ni kan, Fahrin, banyak juga dalam kalangan pasangan-pasangan ataupun individu-individu yang berkongsi pelbagai tips kebahagiaan kekeluargaan. Ini kalau kita tengok setiap kali memang sweet dan terus menjadi inspirasi kepada pasangan-pasangan di luar sana, termasuklah keluarga yang kita mahukan terus bahagia. Kami nak kongsikan bersama anda. Ini yang sempat dirangkumkan, apa yang anda kongsikan di TikTok yang sempat dirangkumkan oleh penolong penerbit kita hari ini, iaitu Wan Ain Afifah. So sweet. Selalu aku cintai, genggam erat tangan ini. Ayah tak ada plan nak ada anak dengan mama ke? Semua dah kahwin ni. Tambah lagi satu ke? Tambah anak kucing tu. Hati dinda, cemburu tandanya, kasih dan sayangku masih setia. Dua hati dinda yang paling ku dambang, hilangkanlah duka, marilah sayang kita berdansa. Tenang ribu jiwa, piu awan minda dan bentangkan senja. Telantanglah tanya, biar saksikan muka, walau masih di dunia. Allah selamatkan. Alah, uwitnya. Dia sebenarnya kan kalau cakap tentang kebahagiaan hubungan suami isteri dan pasangan rumah tangga ni, bukan kena bagi hadiah mahal-mahal, barang kemas, kertas tangan berjenama, tidak. Ataupun nak kena bawa cuti ke luar negara. Tetapi sebenarnya perbuatan itu, kadang-kadang kita mampu untuk, sekarang teks kan, ataupun meluahkan. Tapi sebenarnya perbuatan, ambil berat. Sesekali suami kan, kalau hari-hari isteri dah masak, ulang tahun perkahwinan tu suami pula masakkan sesuatu ke, ataupun tutup mata bawakan apa-apa yang istimewa lah. Betul lah, the thought that counts. Walaupun sekecil-kecilnya. Cantik ini okey. Tapi bila berkeluarga, antara seseorang yang kita selalu angkat, seorang yang selalu kita sanjung adalah pastinya seorang ibu. Dan ibu ni ternyata kita layak untuk terus menghargai mereka. Dan ini jugalah apa yang kalau kita lihat untuk 2022 ini, Tuntun 2022 Mama Awards. Itu kan kita kongsikan sebentar lagi tentang Mama Awards ini kalau berkesempatan. Tapi sebelum tu, Fahrin, hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton tentang, kita nak kongsikan tentang kebahagiaan rumah tangga. Tapi ada juga dalam kalangan kita ini yang mungkin hubungan perkahwinan yang dibina ini tidak dapat berkesempatan untuk dibawa hingga ke akhir hayat. Justru berlaku pelbagai masalah dan konflik dalam hubungan rumah tangga itu yang sehingga menyebabkan mereka terpaksa menuntut perceraian. Okey, dari sudut undang-undangnya pelbagai cara, pelbagai solusi sebenarnya, dan di antaranya juga adalah tuntutan fasakh yang mungkin ramai yang jelas dan masih lagi ramai yang ragu-ragu tentang perkara ini, dan juga hak khususnya kepada seorang isteri, kepada seorang wanita. Ya, mungkin anda kalau ada persoalan ataupun ada kekeliruan yang mungkin bermain di fikiran anda, sahabat anda, ahli keluarga anda yang mungkin mengalami masalah yang sama, kongsikan di media sosial kami WHI TV3. InsyaAllah jika berkesempatan kami akan tanyakan bersama dengan panelis kami. Tapi sebelum tu, Fahrin, pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sejak kebelakangan ini, kes perceraian dilihat menunjukkan tren yang semakin membimbangkan. Peningkatan bilangan kes perceraian yang berlaku di negara ini kebanyakannya melibatkan pasangan yang berusia 30 tahun ke bawah disebabkan pelbagai punca yang berlaku hingga mampu memecah belahkan institusi perkahwinan. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 45,422 kes perceraian telah didaftarkan di seluruh negara pada tahun lalu. Merangkumi kes seperti tuntutan fasakh, cerai taklek dan permohonan perceraian
di Mahkamah Syariah. Menurut Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Sisters in Islam, kes tuntutan fasah juga dilihat semakin meningkat dan ini telah memberi cerminan bahawa tahap kesedaran wanita kini semakin tinggi. Justru tidak dapat dinafikan, kesedaran wanita merupakan satu keperluan dan ia amat penting bagi mengelakkan mereka dari menjadi mangsa penganiayaan. Namun apa yang menjadi persoalan, apakah antara faktor utama yang membenarkan wanita membubarkan perkahwinan dan bagaimana cara bagi membuat tuntutan fasah ini? Baik, itu dia sahabat ringkas laporan untuk membuka topik kita pada hari ini mengenai fasah. Dan di awal-awal ini juga saya terus ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kita, Fiza, kerana ada satu ni cukup menarik yang juga sesuai boleh kita bacakan dalam pembukaan ini daripada Natirah Muhammad Yusof. Beliau mengatakan tuntutan fasah tidak disukai para suami kerana jika permohonan itu berjaya setelah hakim mengambil kira bukti-bukti yang kukuh, maka ternyata suami itu bersalah. Fasah adalah satu cara untuk seorang isteri melepaskan diri daripada kehidupan berumah tangga yang tidak mampu diteruskan kerana sebab-sebab yang munasabah tetapi suami tidak mahu melepaskan. Ini persoalan dan juga masalah yang mungkin dihadapi oleh ramai dalam kalangan anda penonton yang mungkin dalam keadaan ada konflik dalam hubungan rumah tangga tetapi sukar untuk mendapatkan kata putus ataupun pendamaian antara pasangan suami isteri. Mungkin fasah ini antara cara terbaik untuk mereka membuat tuntutan di mahkamah. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, hari ini kita bersama dengan Tuan Faisal. Apa khabar Tuan Faisal? Khabar baik, Fiza, Farin dan semua penonton wanita hari ini. InsyaAllah. Okey, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan kepada penonton sebab kalau kita cakap tentang cerai ni, kebiasaannya orang tahu cerai yang dilafazkan aku ceraikan kau, talak 1, 2 mahupun 3. Tapi dalam perceraian itu sendiri ada pula tuntutan fasah ini yang mungkin dapat membantu golongan wanita khususnya dalam keluar daripada konflik hubungan rumah tangga mereka. Okey, Fiza, Farin dan penonton semua begini saya mulakan mukadimah pada hari ini untuk menceritakan sedikit gambaran apa yang berlaku di mahkamah juga Dia begini biasanya isteri yang ada masalah rumah tangga dengan suami dah tak tahan sangat ni Farin macam-macam sebab. Ada yang perangai buruk sangat, ada yang suami tak bagi nafkah, ada suami yang kaki pukul, ada suami yang mempunyai sikap yang amat teruk dia ada hubungan dengan macam-macam. Kemudian ada juga mungkin suaminya dalam penjara lama sangat langsung tak bagi nafkah. Jadi dalam hal begini biasanya isteri-isteri dia akan memfailkan permohonan perceraian. Permohonan perceraian ni dia akan ada dalam satu kaedah di mana dia kalau ada bersetuju tu cepatlah. Maknanya pihak suami pun setuju nak melafazkan cerai di dalam mahkamah. Mudah. Tapi biasanya berlaku dalam keadaan di mana pihak-pihak ni nak segera tapi pihak yang satu lagi, pihak suami tak nak memberi bantuan. Okey. Biasanya kita peguam, kita akan tengok apa alasan dia nak bercerai itu. Sebab tu kita akan tanya kepada pihak isteri. Apa sebabnya nak bercerai ni? Adakah kerana salah faham sahaja ataupun ada sebab-sebab yang khas tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang. Dalam undang sebagai contoh di wilayah Persekutuan kita ada Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Seksyen 52. Kalau di Selangor kita ada Enactment Undang-Undang Keluarga Islam, Seksyen 53. Dua-dua seksyen ni berbicara berkenaan dengan fasah semata-mata. Fasah ni adalah satu alternatif lain untuk bercerai ataupun memutuskan ikatan hubungan dengan suami kita yang sah itu, ataupun suami nak mohon cerai atau memisahkan hubungan dengan isteri. Ada Farin, isteri yang terlampau ganas, isteri yang mungkin ada masalah dari segi kesihatan ada penyakit berjangkit, ada suami ataupun isteri yang mungkin mandul tak berkemampuan memberikan zuriat dan sebagainya, tapi bila nak mohon cerai susah, jadi mohon fasah. Jadi fasah ni memang dinyatakan secara spesifik, secara nyata di dalam undang-undang, ada alasan-alasan tertentunya. Contoh yang paling biasa mudahnya ni tak bagi nafkah nafkah baik zahir ataupun batin Zahir ni kalau ikut peruntukan undang 3 bulan berturut-turut tak bagi nafkah zahir, maknanya duit wang ringgit ke, segala-galanya urusan rumah tangga tu isteri sendiri yang uruskan.
Daripada makan, minum, bayar sewa, bayar kereta, segala-gala sampai poket suami pun isteri yang bagi. Mana boleh tahan Fiza selama-lama. Jadi ramai isteri yang memilih untuk memutuskan hubungan dan ikatan perkahwinan tu. Sebab itu diwujudkan satu kaedah lain yang diberi nama sebagai fasah. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan Tuan bersama dengan Tuan. Baik, dan kita nak dengarkan terlebih dahulu satu pengakuan yang telah disediakan oleh wartawan kami iaitu Ain. Sama-sama kita dengarkan. Silakan. Saya dah puas berusaha nak cari suami saya dan saya merayu supaya dia boleh datang ke mahkamah dan selesaikan proses tuntutan fasakh yang saya buat ni sebab sampai sekarang saya masih tak ada khabar berita daripada dia. Ibarat digantung tidak bertali. Itulah ungkapan yang sesuai bagi menggambarkan situasi yang menimpa seorang wanita berusia 39 tahun yang hanya mahu dikenali sebagai Huda. Mengambil keputusan memfailkan permohonan fasakh di mahkamah, Huda menceritakan kembali kemelut rumah tangganya bermula apabila suami menghilangkan diri dan gagal dihubungi sehingga ke hari ini. Saya dah kahwin dengan suami dalam 14 tahun macam tu dan dalam tempoh 14 tahun tu saya selalu kena tinggal atas urusan kerja dia. Tapi sejak 2 tahun lepas suami saya ni macam terus tinggalkan saya macam tu je tanpa sebarang nafkah. Apa lagi hal-hal berkaitan dengan anak-anak ni langsung dia tak ambil tahu. Makan, pakai, pembelanjaan, sekolah, apa sama dia tak ambil tahu. Saya tak tahu macam mana nak cari dia, dekat mana nak cari dia. Saya dah cuba tanya keluarga mertua saya tapi diorang pun macam tak nak jawab. Macam nak elak setiap kali saya tanya pasal suami saya. Saya pun tak nak tuduh sesiapa dan saya tak kisah kalau sekiranya dia kahwin lain ke ataupun dia dah ada orang lain yang dia jumpa yang boleh bahagikan dia. Sebab saya rasa that's it. Saya dah 2 tahun tempoh saya bertahan. Saya dah tahu hati. Saya cuma nak cari kebahagiaan saya pula. Dan saya harap suami saya dapat bagi kerjasama buat kali terakhir ni sebelum kami masing-masing teruskan kehidupan kami. Dan saya harap proses permohonan fasakh saya nanti dapat diteruskan walaupun suami saya tak dapat hadir dekat mahkamah nanti. Apa-apa pun saya harap sangat dia hadir supaya proses ni berjalan dengan lancar lah. Saya tak nak ada bermasam muka ke kemudian hari sebab kita masih ada anak-anak. Baik, itu adalah pengakuan yang juga merupakan satu perkongsian di mana dilema seorang isteri apabila berlakunya satu-satu situasi di mana beliau sendiri tidak tahu buat apa. Dan kalau kita merujuk kepada perkongsian tadi, suaminya hilang lama dan tidak tahu apakah hak beliau. Ya, dia dah pun membuat tuntutan di mahkamah lah, tuntutan fasakh ini. Apakah cara untuk memudahkan proses ini seterusnya, Tuan? Okey, begini ya. Dalam undang-undang, dalam seksyen berkenaan dengan fasakh tu memang ada nyatakan kalau suami kita ni ataupun setengah degri adalah isteri punya suami isteri ya. Jadi kalau kes ni tadi tu suami dia tak tahu ke mana ya. Dia dah cuba cari memang tak jumpa. Balik ke kampung, orang kampung pun kata tak tahu ke mana ya. Dalam hal begini saya fikir dalam yang terbaik adalah yalah dah bertahun-tahun ni kita dah cuba macam-macam kaedah. Biasanya sebelum kita buat permohonan, kita akan iklankan dahulu di dalam akhbar, apatah lagi sekarang ada dalam media sosial. Kemudian kita ada pihak berkuasa, jangan lupa pihak polis kena maklumkan juga kepada pihak polis ya. Supaya pihak polis tolong carikan di mana suami kita ni. Hidup lagi ke ataupun dah meninggal. Ada mungkin dalam kes jenayah kena bunuh ataupun mungkin suami dia hilang ingatan ataupun mungkin suami dia sengaja menghilangkan diri, ada juga begitu kan. Jadi perkara-perkara ini perlu dibuat terlebih dahulu. Dah kita usahakan dah lebih 1 tahun ya, ikut perundangan dah lebih 1 tahun tak mana dia dah tak tahu di mana dia berada ataupun dalam keadaan dah lebih 3 tahun tak berlangsung, tak bagi nafkah dan sebagainya dan tak tahu dia di mana. Jadi dalam keadaan begini memang itulah keadaan terbaik kita mohon untuk memfasahkan perkahwinan.
perkahwinan. Kalau isteri dia tak boleh sabar, dah putus asa, dah bergantung harap dengan cara kepada Allah SWT, dah buat istikharah, dah buat solat hajat, dah minta bantuan daripada ahli keluarga, dah kita usaha segala-gala, dah macam ikhtiar, maka keadaan terbaik adalah pergi ke mahkamah untuk buat permohonan fasah. Permohonan fasah ini pun sekali lagi nanti permohonan itu perlulah diiklankan di media-media utama. Biasanya kita di dalam akhbar lah. Dalam akhbar, lepas tu kita akan juga buat setengah hakim dia akan lebih detail dan partikular, dia akan minta supaya permohonan itu diletakkan di alamat terakhir suami kita tu. Mungkin dia tempat tinggal dia di kampung, mungkin tempat kerja dia yang terakhir. Kita buat nama dia pengiklanan untuk kita maklumkan. Itu proses perundangan. Jadi selepas perkara tu semua dah dibuat, barulah hakim dah puas hati, dah buat siasatan, kena panggil saksi. Saksi itu janganlah sebelah isteri saja. Kalau kita ada waris kepada suami kita tu, mungkin adik-beradik dia, mungkin mak dia masih hidup, mungkin kawan-kawan tempat kerja dia yang sahabat baik dia masih hidup, kena dipanggil ke mahkamah untuk sahkan. Memang betul si Pulan ni, contoh katalah Muhammad ni, suami kepada si pemohon ni, memang betul kami dah lama tak jumpa, dah cuba cari balik kampung, apatah lagi kalau adik-beradik dia sendiri pun mengesahkan tak ada, barulah hakim berpuas hati, barulah boleh sabitkan agar perkahwinan itu difasahkan. Okey. Angkat tangan. Angkat tangan. Silakan. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Okey tuan. Ini bila kita tuan perjelaskan tentang isu ini, mungkin ramai juga yang beranggapan okey mereka dah cuba untuk minta perceraian itu bagi suami yang mungkin hilang, tak muncul dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang ada konflik, dah diminta bercerai ataupun berdamai secara balik, tak mampu, tapi mereka nak buat tuntutan fasakh ini. Tetapi kadang-kadang mereka merasakan proses tuntutan fasakh ini mungkin memerlukan sumber kewangan, kerana mungkin mereka tak tahu ini nak kena pakai tuan peguam ke. Kemudian masa dan tekanan, sebab mungkin bila kita cakap tentang nak filekan, kemudian nak panggil saksi A, saksi B, kemudian kes didengarkan di mahkamah dan sebagainya, ini bukan mengambil masa sebulan ataupun 2 bulan. Dia mungkin memakan masa yang lama, setahun, 2 tahun. Malahan menurut pembacaan ada juga dalam kalangan mereka ini yang berkongsi mereka membuat tuntutan fasakh sehingga tempoh 6 hingga 7 tahun. Jadi ini juga mungkin menjadi satu persoalan ketakutan dalam kalangan mereka ini. Bagaimana kita nak bantu mereka ini? Okay, saya angkat tangan pula. Sebenarnya saya menyelami perasaan wanita beliau dan juga wanita di luar sana. Dia takut lelaki ni salah guna kuasa. Ego, betul lah kan? Maknanya dia main tarik tali. Jadi ini yang mereka takuti sebenarnya. Betul tu Farid, betul sangat tu Fiza ya. Jadi memang betul ya. Hakikatnya memang ada kes walaupun tak banyak tu, tapi disebabkan nilai setitik habislah rosak susu sebelanga. Jadi dalam keadaan begini benar. Kalau fasakh ini bila kita mendakwa sesuatu untuk kepada hakim, katakanlah hakim saya ingin buat permohonan fasakh ini dekat atas alasan antaranya, contoh ya, yang pertama suami ini tak bagi nafkah lebih daripada 3 bulan berturut-turut. Yang kedua dia kata suami saya ni berperangai teruk sangat, selalu pukul saya, selalu menzalimi saya, selalu menganiaya saya. Jadi 2 perkara ini perlu dibuktikan. Setiap satu daripadanya. Nak bukti ni ya tuan-tuan dan puan-puan penonton semua ya, bukan senang. Kadang-kadang kita ni ada hari ni bersembang dengan kawan-kawan, semua sanggup nak bagi saksi, nak jadi saksi. Tapi bila kes tu dah setahun nanti, tak nak masuk campur lah urusan keluarga orang. Sebagai contoh ya. Jadi pihak suami pula dia ada hak untuk membela. Dia pun akan bawa saksi juga. Itulah sebabnya ada kes yang macam Fiza cakap tadi sampai 6 tahun ya. Tak mudah ya. Melainkan orang kata kalau pihak suami tak muncul, mungkin cepat sendirilah kita buat pendengaran sebelah pihak. Hakikatnya ada dia punya alternatif ataupun pilihan lain. Kalau isteri ni memang dah tak boleh hidup bersama dengan suami ya, atas alasan paling kecil, katakanlah tak ada persefahaman. Tak ada persefahaman ya, paling kecil ya. Boleh tak ada alasan? Boleh. Okay. Tapi kena melalui proses yang dipanggil sebagai proses yang dipanggil, orang kata dia panggil di bawah Seksyen 47. Kita ni biasalah ya. Mana perceraian dengan kebenaran mahkamah. Perceraian dengan kebenaran mahkamah ni, bila kita filekan permohonan tu ya perempuan di mahkamah, nanti bila suami kita datang, dia kata dia tak setuju. Bila dia tak setuju, maka hakim akan arahkan pihak-pihak untuk lantik jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ni, seorang wakil si pihak suami, seorang wakil pihak isteri dan juga seorang lagi daripada Jabatan Agama Islam.
Jadi mereka akan menghadiri sesi macam kaunseling. Pihak suami pun kena hadir, pihak isteri pun kena hadir. Jadi daripada sana pengerusi Jawatankuasa Pendamaian ini akan buat satu recommendation ataupun cadangan kepada hakim yang mendengar kes tadi sama ada perkahwinan ini boleh diselamatkan ataupun tak boleh diselamatkan. Jadi katakanlah pihak Jawatankuasa Pendamaian ini pun masih lagi tak sepakat. Ada yang kata boleh diselamatkan atau ada yang kata tak boleh diselamatkan dan yang kata boleh diselamatkan. Jadi dalam begini hakim akan lantik satu lagi proses yang bernama hakam dengan kuasa-kuasa antaranya untuk memisahkan perkahwinan tersebut dengan syarat suami tak bersetuju tadilah dengan keputusan tadi. Tapi katakanlah lepas lalui proses Jawatankuasa Pendamai, mungkin pihak suami pun dah dengar, isteri dia memang dah tak nak dengan dia. Memang tak nak langsung dah dengan dia. Dia pun dah dengar di depan Jawatankuasa tu sendiri ya. Jadi dalam keadaan begini ramai juga suami yang kata tak apalah saya ceraikan je lah. Buat apa saya nak tunggu-tunggu lagi kan? Bunga bukan sekuntum. Amboi. Sebenarnya ada daripada sudut lelaki juga. Tapi memang sekuntum je sekuntum je ada ni. Okey. Tapi tuan, maknanya tadi saya nak perjelaskan kepada penonton itu adalah alternatif dan cepat sikit prosesnya. Bukan maksud saya nak menggalakkan perempuan ni berpisah tidak. Dan tak semestinya melalui proses ni akan juga kata cerai tidak. Ada juga yang tak bercerai tapi maknanya dengan alasan yang kukuh, dengan sebab-sebab musabab yang betul-betul kuat. Sebab institusi di mahkamah ni bukan nak meruntuhkan institusi keluarga sewenang-wenangnya. Dengan pembuktian ataupun kes-kes yang cukup kukuh lah untuk membolehkan kepada proses tersebut. Yang pastinya kadang-kadang dalam proses perceraian ini dia dilihat mudah, namun dia mungkin boleh memberi tekanan dari sudut emosi, psikologi dan sebagainya. Bukan saja kepada individu ataupun pasangan rumah tangga tu, tapi kalau mereka yang mempunyai anak-anak dan ahli keluarga, dan ini juga mungkin memberi impak yang besar kepada mereka. Tapi itu yang telah pun kita bincangkan. Sebenarnya tuan, masih ramai lagi juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang kurang arif dan jelas tentang topik yang kita bawakan hari ini, iaitu tentang fasa. Dan mereka juga ada beberapa persoalan yang ingin ditanyakan kepada Tuan Faisal sendiri. Kita dengarkan. Contohnya macam adalah kawan saya ni, dia nak menuntut fasakh lah dalam perkahwinan, yang mana suaminya telah dipenjarakan lah. Itu yang macam mana cara ni dia nak menuntut fasakh. Masalahnya sekarang yang dia banyak anak yang nak ditanggung, pendapatan tak ada. Saya tanya, layakkah seorang isteri untuk menuntut fasakh sekiranya suaminya umpama biawak hidup yang mana dia kena tanggung semuanya? Okey, kat sini saya ada satu soalan. Macam kawan saya ni, dia nak tuntut fasakh. Kemudian suami dia dalam masa yang sama suami dia tuntut dia kembali taat. So saya nak tahu macam mana kes ni boleh diteruskan ke atau macam mana? Baik, itu sedikit soalan daripadanya. Mungkin kita boleh ulangkan sikit kepada tuan tentang pertama, suami yang dipenjarakan, isteri berada dalam keadaan susah, boleh menuntut fasakh ataupun tidak. Dan kedua, menuntut fasakh sekiranya suami tak bertanggungjawab menyediakan nafkah dan ibarat menanggung biawak hidup. Itu dua yang pertama dulu. Baik, yang pertama tadi untuk puan yang bertanya tadi dan semua penonton dalam akta, contohnya dalam Seksyen 53 enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih kalau suami kita tu dipenjarakan. Dipenjara. Maknanya ada orang dalam... Bukan hilang tapi penjara. Dipenjara. Soalan tadi penjara. Jadi kalau suami dia dipenjarakan sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih. Jadi dalam hal begini bukan apa, sebab bila suami itu dijatuhkan hukuman bersalah duduk dalam penjara, ialah macam puan tu cakap tak dapat nafkah, zahir dan batin. Maka itu adalah pilihan dia untuk hak dia mendapatkan orang kata perintah daripada mahkamah untuk memfasahkan perkahwinan tu. Boleh. Tapi dengan syarat kalau ikut undang 3 tahun atau lebih. Okey. Yang kedua tadi berkenaan dengan menanggung biawak yang hidup. Allahu Akbar. Minta-minta kita tidak terdiri begitulah sebagai seorang suami. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam begini puan-puan, bila ada orang kata suami ini dia panggil bukan setakat culas, dia mengambil kesempatan. Dia mengambil kesempatan memang banyak sangat dengan alasan sebagai contoh hari itu PKP, COVID apa semua, saya tak ada kerja. Tetapi perkara tu dah berlalu, dia tak nak berusaha pula. Kita sebagai isteri, sebagai contoh, kita bukannya nak duit berjuta-juta, mungkin ada kan. Tentu kita nak cukup
cukup maknanya makan, minum, pakai, bayar itu. Ini langsung tidak duduk rumah tidur je. Langsung tidak ada usaha untuk memotivasikan diri cari rezeki. Orang luar pun datang sini dapatkan kaunter rezeki. Jadi dah begini sekurang-kurangnya 3 bulan. 3 bulan mana berturut-turut. Jadi dalam perkara ini kena buktilah di mahkamah nanti macam mana puan bayar bil apa semua ni daripada pendapatan saya sendiri, mana kerja saya, mana slip gajinya, okey berapa puan bayar, segala-galanya, rumah, makan, minum, belanja anak, duit installment rumah, duit bayar ansuran kereta, semua saya tanggung Tuan Hakim. Ini buktinya, ini slip gaji saya, ini bank statement saya bayar semuanya guna Maybank to you, CIMB Click, semua. Itu semua bukti-bukti itu kena dibawa ke mahkamah. Suami saya memang tak ada kerja, duduk rumah sahaja kan. Jadi suami kena buktikanlah apa sumbangan dia untuk bagi nafkah. Jadi sekurang-kurangnya 3 bulan ya. Dan yang terakhir tadi itu ya, dia dah filekan fasah. Kemudian suami dia pandai pula tu. Dia buat tuntutan balas, file supaya isteri itu kembali taat. Kerana dengan atas alasan isteri dia mendahaka ataupun kita panggil nusyuz lah. Jadi dalam hal begini, sebab itu timbulnya macam yang Fiza cakap tadi kan, ada kes sampai 6 tahun. Sebab mana dalam hal begini hakim akan dengar keterangan kedua-dua belah pihak. Setiap dakwaan kalau suami pun mendakwa ada nusyuz di peringkat isteri, ada penderakaan, ada butirannya, maka dia pun kena buktikan. Jadi dalam keadaan begini, sebab itu kes tu panjang dan lama. Fasah itu boleh diteruskan dan nusyuz itu pun boleh didengar secara bersama. Boleh jadi nusyuz itu disabitkan, boleh jadi juga tuduhan nusyuz itu akan dibuang oleh pihak hakim. Jadi biasanya dalam keadaan begini memang ambil masa. Memang orang kata kena bersabar, kena ada determination ya. Biasanya dalam keadaan begini yang saya pernah lalui dan tengok di kalangan klien-klien ni, orang perempuan ni kadang-kadang ialah dia ada yang kuat, tetapi ramai juga yang orang kata tak kuat bila dah tempoh masa tu terlalu panjang, tak mampu mempertahankan, tak mampu nak bertahan. Adalah isu berkenaan dengan masa, kerjaya, kemudian mungkin ada komitmen baru, kemudian ialah dulu dia berdua, sekarang ni dia dah mungkin hidup berbasingan, anak pun dia kena tanggung, kemudian dalam keadaan mungkin ekonomi mungkin ada naik, mungkin ada waktu turun. Jadi perkara-perkara ini menyumbang sehingga menyebabkan dia mungkin keletihan. Dia keletihan dia untuk menghadapi perjuangan di mahkamah tu, ambil masa sikit. Tuan, tapi apa juga yang perlu diketahui sebenarnya bagi penonton-penonton kita apabila mereka membuat tuntutan fasah ini? Sebab mungkin ada yang kurang pasti. Kalau kita bercerai secara biasa, kita boleh rujuk dalam tempoh edah 3 bulan itu sendiri. Tapi kalau macam tuntutan fasah ini, jika proses itu berterusan sampai ke penghujungnya, Tuan, siapa sebenarnya akan melafazkan talak itu, yang jatuh talak itu, meletakkan jatuh talak itu, dan kemudian apa antara perkara-perkara yang boleh dan tidak dibolehkan berbanding perceraian biasa, Tuan? Okey, begini ya, fasah dengan talak ni dua entiti yang berbeza. Walaupun tujuannya untuk memutuskan, meleraikan, memisahkan ikatan perkahwinan yang sah. Yang pertama ya, fasah ini dia berbeza dengan talak. Talak ni dia ada talak 1, talak 2, talak 3. Maknanya ada talak raj'i dan talak bain. Talak bain ni talak 3 lah ya. Talak raj'i ini maksudnya bila suami kita tu ceraikan kita dengan talak 1, kita boleh lagi rujuk dengan pihak suami. Mungkin suami itu pun berubah sikap, mungkin suami itu menyesal, ataupun isteri tadi menyesal pula dia buat permohonan cerai, lepas tu tak boleh tidur malam, saya teringatkan suami tadi kan makan apa. Boleh rujuk. Tetapi kalau fasah ini dia adalah talak bain sughra. Maksud bain sughra ni dia tak sampai kepada talak 3 yang tak boleh kahwin langsung. Dia boleh nikah balik dengan syarat dia tak ada rujuk tapi boleh akad nikah baru. Dia kena akad nikah baru. Maksudnya tak ada tempoh iddah ke macam mana, Tuan? Ada juga ada tempoh iddah tapi kena akad nikah baru. Kalau iddah itu isu lain. Katakanlah kalau dia masih ada lagi khair dan sebagainya, ada tempoh iddah. Kalau dia mengandung sampailah anak itu dilahirkan. Tapi kalau tak bersama, tak pernah bersama, hari ni akad nikah terus difasahkan esoknya sebab ada kecacatan dan sebagainya, itu tak ada iddah. Yalah kesianlah. Jadi dalam hal begini kalau teringin akad
akad nikah 2 kali, nak naik Sanding pelamin lagi. 2 kali. Sanding lagi. Tapi jangan tiru, janganlah kan. Nauzubillah min zalik. Jadi tapi itulah pilihannya. Bila dah hakim sabitkan memang fasah perkahwinan tu atas alasan-alasan yang telah dibuktikan, hakim berpuas hati, maka jatuh kata perpisahan tu maknanya kena dipisahkan, tiada lagi perkahwinan. Jadi besok lusa seminggu 2 tengok TikTok, tengok FB, tengok Instagram, gambar lama-lama. Allah jatuh cinta balik pula. Rindu kan. pula Rindu balik. Mula-mula telefon, abang minta maaf, ayang minta maaf. Lepas tu anak-anak pula menjadikan penguat kasih kita balik. Boleh bersama, tetapi kena masuk meminang dulu. Sebagai contoh. Dah. Itu saya menambah. Kena nikah lah. Kena nikah baru balik, kena isi borang balik, dia pejabat qadi dan sebagainya. Akad nikah. Ada yang menarik Ini kita boleh kongsikan. perkongsian. Okey, ini perkongsian daripada Zana Zia Sriria. Terima kasih. Selalunya wanita menuntut fasaq setelah tidak lagi mampu bertahan dalam hubungan yang tiada persefahaman dan sentiasa dilukai ataupun mengalami masalah tertentu. Bukan suka-suka menuntut perceraian, tapi perlu mempunyai bukti yang cukup untuk membubarkan perkahwinan. Itulah yang seringkali dikongsikan daripada Tuan Faisal sendiri daripada awal. Bukti itu paling penting. Okey, Tuan, betulkah kalau saya salah? Mungkin ramai juga yang tertanya juga. Apabila seorang tuntut fasaq, maknanya beliau ataupun yang menuntut itu tidak layak mendapat nafkah seperti mana yang talak tadi itu, bagaimana? Dia tengok dalam keadaan di mana ya. Memang sebenarnya kalau ikut jumhur ulama ya, pandangan jumhur ulama ni, kalau yang memohon tu isteri ya, apatah lagi kalau kecacatan tu di peringkat dia dan tak pernah orang kata bersama, tak pernah bersamalah, maknanya suami isteri. Maksud bersama ni hubungan kelamin. Kelamin, takut tak faham ya. Jadi dalam keadaan ini tidak dituntut langsung nafkah ataupun mutaah ya, dalam keadaan ini. Tetapi dalam setengah pandangan ulama seperti daripada mazhab Hanafi, dibenarkan juga untuk menuntut nafkah ya, seumpama nafkah iddah sebagainya dalam tempoh iddah lah daripada suami, kerana suami punya sebab daripada permohonan fasah tu, contohnya suaminya yang ada kelakuan yang suka menganiaya isteri, dia yang suka menghalang isteri daripada menggunakan harta dia sendiri, dia sebagai contoh menyalahgunakan nama isteri sampai isteri bankrupt ya, sebagainya, maka isteri boleh menuntut di mahkamah nafkah iddah. Tapi apa-apa pun kena buat tuntutan di mahkamah. Silakan. Di hujung perbincangan kita sebelum kita buat rumusan ni, ada juga mungkin kan dalam kalangan penonton kita dah tahu dah tentang hak-hak mereka tu tadi. Tapi dalam tempoh fasah tu, tiba-tiba fasah tu mungkin ambil masa yang lama nak kena turun naik mahkamah. Tarikh juga akan diberikan oleh pihak mahkamah dan sebagainya kan. Tiba-tiba dalam tempoh tengah-tengah tu mereka rasa macam nak selesaikan dengan mudah. Boleh ke reverse balik, patah balik, kita buat persetujuan bersama ataupun dan buat penyelesaian ruang mahkamah ke macam mana? Boleh sangat. Saya pun sebenarnya nak ke arah tu. Katakanlah dah lama sangat, bukan setakat pemohon si pihak isteri tu letih, rupanya pihak suami pun dia letih juga. Letih ni macam-macam, boleh tafsiran lah ya. Dah bertahun. Jadi dalam keadaan begini, okeylah kita pun elok, kita move forward lah. Tak payahlah kita gaduh-gaduh, segala benda dalam kain semua kita nak keluarkan sampai semua orang tahu. Jadi dalam hal begini, elok kita buat selesai cara elok lah. Selesai cara elok ni maknanya kita berpisah, bercerai, tapi bukan fasah. Tetapi kita buat secara perceraian dengan permohonan bersama. Maknanya suami akan lafazkan cerai ataupun talak tu di mahkamah. Contoh, saya setujukan cerai siapa isteri saya ni dengan talak 1 ya. Maka dalam hal begini bolehlah buat persetujuan bersama. Lagi cantik, lagi digalakkan, orang kata eloklah kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya bukan duduk bersama sebagai suami isteri, tetapi kita lupakan segala-gala, jadilah kita mungkin sahabat, bersama-sama membesarkan anak kita dalam keadaan yang baru. Kita di rumah kita, suami kita di rumah dia sendiri, kita bina hidup masing-masing, cari kebahagiaan di masing-masing, cari apa yang kita nak selama ini, tetapi tanggungjawab membesarkan anak tu kita besarkan secara bersama. Jimat masa, hilang sekarang bela yang letih. Boleh sangat. Jiwa pun tenteram, tak tersiksa. Satu lagi, jimat RM1 mungkin. Okay, di penghujung rumusan ini, mungkin ada dalam kalangan rakan-rakan kita ni yang kita harap sangat kita dapat membantu mereka. Kadang-kadang tuan, mereka tak tahu nak pergi ke mana. Dah mohon perceraian secara persetujuan bersama tak dapat. Kemudian pergi proses hakam juga tak dapat. Tapi mereka mungkin kurang berkemampuan dari segi mendapatkan khidmat, nasihat guaman dan sebagainya. Bagaimana cara dapat kita membantu mereka untuk rumusan kita pada hari ini? Okey, dalam keadaan begini ya, nombor 1, alhamdulillah
alhamdulillah negara kita ni banyak sangat maklumat dan juga agensi yang memberikan orang kata perkhidmatan secara percuma. Saya ingat saya bertumbuh ya. Nombor satu ni, gunakan telefon ni. Tapi jangan guna telefon main TikTok aja, main Instagram aja. Tapi TikTok, Instagram pun banyak juga maklumat ya. Cuma pergi ke laman-laman web, contohnya Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Jawi, Jabatan Kehakiman Pulau Pinang, Kelantan, semua ada maklumat berkenaan dengan apa yang dimaksudkan talak, fasah dan sebagainya. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kita boleh juga pergi kepada agensi-agensi agama seperti bahagian kaunseling. Jabatan Agama ni dia ada unit kaunseling dan sebagainya. Biro Bantuan Guaman yang ditubuhkan oleh kerajaan pun ada secara percuma. Kalau kita ni apatah lagi dikategorikan sebagai B40 ya, pergi sana dapatkan nasihat. Ini nasihat dia. Nasihat ni tak perlu bayar apa. Cuma dapatkan nasihat macam mana nak buat. Cuma kita kena fahamlah, mungkin pegawai tu hari ni ada 20 orang nak jumpa dia. Jadi tak bolehlah satu kes kita tu dia nak selesaikan daripada pagi sampai petang. Kita pun kena faham dia punya constraint itu ya, tekanan. Dah lepas itu ada juga barisan peguam. Macam kami ini kita ada Persatuan Peguam Syar'i, kita ada Majlis Peguam yang mana kita ada juga menyediakan khidmat runding cara dan juga nasihat secara percuma. Boleh dapatkan itu ya. Kemudian bila dah semua ni dah ada juga satu agensi di bawah, contoh di wilayah ya, kita ada skim di bawah Baitul Mal ya. Baitul Mal yang memberikan orang kata bantuan kepada asnaf zakat. Kalau dia ada masalah kewangan nak memohon cerai ataupun fasah tapi dia tidak ada cukup pendapatan untuk membayar contoh khidmat guaman dan sebagainya. Itu pun boleh kita dapat daripada Biro Bantuan Guaman dan juga dengan kerjasama dengan Baitul Mal di bawah Majlis Agama Islam Wilayah. Boleh kita mohon. Dan insya-Allah ya, maklumat-maklumat dan agensi-agensi yang ada ni dia akan bagi bantuan. Cuma mungkin ambil masa sedikitlah. Tapi kalau ada rezeki lebih sikit, tak salah kalau dapatkan khidmat dengan peguam-peguam yang bertauliah. Ada peguam yang mungkin harganya tinggi melangit, ya Fiza ya. Tapi ada peguam yang sangat considerable, maknanya memahami. Jadi kita, pada saya lah, ini saya ya, saya tak tahu yang lain, jangan mengambil kesempatan di waktu orang lain susah. Di waktu orang lain tengah ada kesulitan, ada kesempitan, jangan. Sebab akhirnya yang bagi rezeki ni Allah Subhanahu Taala. Saya yakin sangat bab tu. Jadi jangan risau kalau ada apa-apa masalah, apa-apa, hubungilah pihak yang berkewajipan. Jangan biarkan orang kata kemudaratan tu berterusan ke atas diri kita. Kesian ya. Wanita ni orangnya lemah, orangnya istimewa. Jadi jangan biarkan kita ni dizalimi dan juga kita ni kata ni ya. Betul tak Fiza ya? Betul. Betul. Bukan untuk saya tapi untuk anda wanita-wanita hari ini. Tahniah juga kepada anda yang bersama kami pada hari ini, sekurang-kurangnya untuk wanita mengetahui hak anda tentang tuntutan fasa ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof, Peguam Syar'i yang bersama kita pada hari ini. Dan sebenarnya bagi anda yang mungkin nak ingin mendapatkan khidmat bantuan guaman dan sebagainya, ada juga nanti kami kongsikan di media sosial kami yang mana di negeri Selangor juga ada khidmat bantuan syariah secara percuma. Dan semoga topik yang kami bawakan hari ini sedikit sebanyak dapat membantu dan juga membawa manfaat kepada anda yang ketika ini dalam kesukaran dan juga kesusahan untuk keluar daripada konflik rumah tangga anda. Kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini kami nak memberi idea dan juga inspirasi kepada anda di musim cuti sekolah ni, Farid. Apa antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak? Cukup menarik. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Mungkin tak tahu apa antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak di musim cuti sekolah ni. Tak apa, jangan risau. Kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Puan Rosnita Hashim yang hari ini kita nak buat craft resin. Ya, betul. Hari ini seni resin. Terima kasih Fiza dengan Fahim dan Wanita Hari Ini. Okey. Lepas tu Kongsikan. Okey, nak bagi tahu dulu resin apa? Silakan. Resin ni sebenarnya adalah gum daripada tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan zaman dulu, kita gunakan untuk untuk memikat burung kan. Kita dia punya pelikat tu kan. Bila kita masak dia macam dama. Okey. Macam getah dia punya tekstur dia. Okey. Getah pokok getah tu yang orang ambil getah tu. Okey. Getah tu. So sekarang ni dia dah moden kan, dia dah masukkan chemical apa semua. Dia dah jadikan dengan hardener, bila dah bercampur dengan hardener dia jadi epoxy resin. Wow. Ini bentuk dia lah. Saya dah skip lah sebab tadi nak ambil masa kan. Jadi ni dia punya yang campuran. Dah dibancuh lah tu. Dia bancuh. Dia campuran dia
resin dengan hardener. Okey. Hari ini sebenarnya kita ada juga Jasmine dan juga Farisha kat ujung sana. Dia tolong lap-lap resin ni. Ini antara aktiviti yang juga sebenarnya anda boleh buatlah bersama dengan anak-anak, tapi dengan pemantauan lah. Ya, betul. Okey. Sebab resin ni chemical. So anak-anak mungkin boleh tolong untuk lap-lap saja. Kadang dia tolong packing juga. Okey. Itu memang kerja. Ponita mungkin boleh kongsikan lah sambil-sambil kita buat ni. Lepas kita dah bancuh ni dua gabungan resin dengan hardener. Pastikan dia punya mold ni kita kena bersihkan dengan pastikan tak ada abuk-abuk lah. Habuk ni yang paling dia punya partikel-partikel kecil tu kan. Bila kita buat, kalau kita tak buat macam ni, akan nampak dalam resin tu. Okey. Sambil-sambil Puan terus buat ni, saya nak tanya jugalah bagaimana dapat idea ataupun inspirasi untuk mula buat seni resin ni? Saya suka minat. Saya memang minat art daripada dulu. Okey. Start saya tengok, sebenarnya saya tengok daripada Rusia punya art. Diorang punya art sangat-sangat cantik dan unik. Berbeza dengan Malaysia punya art. Jadi saya tengok art daripada diorang. Memula saya minat lah. Lama juga saya tengok kan. Lepas tu saya message diorang. Dari Rusia? Ya. Saya message diorang. Message diorang daripada Rusia tu. Saya message dia tak jawab. Tapi saya Google Translate kepada Rusia, baru dia jawab. Okey. Dia tak pandai bahasa Melayu. Farin, ini dulang hantaran saya. Dia tidak tempah ni. Saya dah tempah dulu Okey. Tempah dulu, tarikh tak apa, tak tahu bila tak apa. Sambil-sambil Sekarang kita dah bersihkan. So kita nak bancuh. Sekarang saya nak buat contoh dia yang ni. Cantiknya. Ini apa sebenarnya? Ni coaster. Untuk kita letak cawan. Saya buat ini khas untuk wanita hari ini sebab tema biru kan, biru putih. Saya buat tema yang ni jugalah. Okey. So kita buat campuran ni, bagi dua. Alright. Baik, kalau bagi mereka yang tak pasti sebenarnya apa yang kita tunjukkan pada kita, dibawa kepada semuanya adalah dibuat daripada resin. Ya, betul. Okey, dan bercampur dengan media-media lain lah. Macam kayu. Okey. Ini kayu meranti. Bolehkah kami tolong? Boleh. Okey. So kita masukkan color ni ikut suka hati. Kita dah bagi 3, 1 clear, 2 ni kita akan masukkan color lah. Berapa banyak color kita boleh masukkan? Tak kisah. Okey. Awak warna apa? Ini karya awak juga? Saya sebenarnya warna pink. Okey, pink. Saya buka kamu warna pink. Warna pink Tapi tak nak pink terang-terang sangat. Tak nak. Okey, sambil-sambil kami nak buat ni, mungkin Puan boleh kongsikan juga. Kalau kita lihat dekat atas meja ni ada pelbagai karya daripada resin ni. Ya, betul. Kalau kita baru-baru belajar ataupun tengok baca-baca ni, kebiasaannya orang buat keychain resin ni. Tapi kalau kita lihat di sini ada dulang, ada jam, ada macam-macam, saya tak tahu apa benda ni. Saya rasa inilah inspirasi daripada Rusia. Inilah sebab Malaysia kurang buat yang pelik-pelik macam ni kan. Ini semua inspirasi daripada Rusia. Okey, cuba kongsikan ini apa sih, macam mana jadi macam tu? Ini sama juga proses dia, tapi dia ada special sikit sebab yang ni saya gabungkan dengan pasir. Ada juga bahan-bahan lain boleh dicampurkan lah. Ya, boleh. Semua resin ni kita kena kreatif. Okey. Ikut kreativiti kita. Okey, bermakna kalau kita lihatlah apa yang Fiza cuba lakukan, mencampurkan warna dalam bentuk serbuk macam tu, dia akan memberikan tekstur yang berbeza kepada dia punya macam getah tu lah. Itu special resin. Dia setiap kali kita buat, dia akan jadi tekstur yang berbeza-beza. Itulah keunikan resin. Maksudnya special lah. Memang special. Okey. Sebab tu yang saya tertarik sangat dengan resin. Dia takkan sama Tak sama. Sebab tu dia panggil rare special lah, dia macam handmade. Dia masterpiece. Tuang dah ke? Okey. Yang ni dah boleh. Dah okey. Lepas tu buat apa? Nak campur dengan apa? Kena campur. Warna apa? Sebab nak jadikan macam ni kan, dia ada mix. Kalau macam ni je boleh? Itu dia punya ni. Okeylah, bolehlah. Kalau Fiza tengok nampak tu. Special kan? Dia apa? Okey, berapa lama masa yang Puan ambil untuk mahir betul banyak pula? Saya monitor dan tanya dengan mentor Rusia saya tu. Hampir setahun jugalah. Wow. Sebab saya suka buat research dan tanya pada diorang kan. Ada yang baik lah, memang yang baik sebab kita communicate dengan diorang dalam bahasa Rusia, tapi lama-lama diorang balas dalam bahasa Inggeris jugalah. Mungkin mula-mula tu sebab kita nak approach diorang kan. Diorang tu susah sikit lah macam orang luar nak approach diorang kan. Macam tu je cara saya buat. Salah colour lah. Ni dah guna. Okey lah, menarik lah. Tak apa. Kita boleh lah. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, sekarang tangan kena steady lah.
Kena steady. Okey. Ambil ni kita keliling pusing kat itu. Ajak saya buat Okey, contoh. Nanti buat kat sebelah pula. Macam cantik tu yang pink tu lah. Okey, berapa lama masa yang diambil sambil-sambil buat tu? Berapa lama masa yang diambil lah kalau kata mungkin penonton-penonton berminat nak buat tempahan macam ni dulang kan? Boleh buat dulang untuk hantaran ke ataupun ini juga boleh dijadikan ni musim cuti sekolah ni, musim berhatan, musim berinai, musim nikah dan sebagainya. Mereka nak jadikan dog gift dan sebagainya. Berapa lama masa yang diambil untuk membuat tempahan? Untuk tempahan kalau macam ni saya ambil seminggu lebih. Satu? Ya. Oh, kalau dulang hantaran berapa, Farin? 7. Okey. Ni tadi kita dah keliling kan. Cuba Fiza buat yang sebelah pula. Sini pula tangan kena steady lah sikit. Dia kalau kita dah tuang macam ni tunggu keras ke macam mana, Puan? Belum. Belum. Okey, berapa lama dia nak macam keras macam ni? 4 jam. 4 jam. Resin pun ada bermacam-macam jenis tau. Okey, saya nak pastikan penonton nampak tu kamera kita pun dah fokus tu. Pasal saya tak dapat nak angkat. Tak boleh. Jadi penonton boleh nampak. Okey, Puan. Lepas tu bagi penonton yang mungkin teringin nak melihat antara lain hasil karya, kalau kita kongsikan dari hujung sana tu, apa yang di hujung sana tu, bagaimana cara untuk mereka nak melihat di media sosial apa sebagainya. Okey, boleh follow saya dekat Instagram saya @Nita Hashim, NIETA Hashim, HASHIM. Boleh follow dekat situ. Sebab kat situ memang banyaklah saya buat dan kalangan saya punya pelanggan pun memang daripada golongan royalties, VVIP, VIP dan sampailah ke orang biasa. Kerana ini bukan hasil buatan mesin, maknanya dia setiap satu tu dia memang masterpiece. Special. Dia yang satu tu je lah. Saya suka sangat tu yang cheese board. Saya tak berani nak pegang. Tapi kalau macam saya tak makan cheese, mungkin kita boleh tukar jadikan cermin Boleh cermin kan. Betul. Ada daripada Rusia pun ada buat cermin dan hiaskan keliling dia. Macam tu. Sama je. Okey, mungkin kita boleh kongsikan satu persatu. Farin dari hujung sana, apa sebenarnya tu? Yang ni sebenarnya side table. Saya gunakan bunga yang real flower yang saya press dan saya keringkan. Saya macam nak angkat ni. Boleh berat je, Farin. Okey, tak jadi. Saya angkat je. Side table maksudnya meja lah. Ini sebenarnya meja top. Table top. Sebab saya terlupa bawa kaki dia. Ini bunga betul ni? Bunga betul, yes. Ni saya keringkan, saya press. Dia ada macam-macam teknik lah untuk press. Itu pun kemudian masa lah. Okey. Lepas tu baru dia berlayer-layer yang ni. Okey, ada jam, ada macam-macam lah, ada coaster. Cheese board, coaster, jam. Ini kalau kita nak letak candy, coklat. Cantik juga tu kan. Saya okey jugalah Farin. Kalau saya rasa ni kalau awak beli ni untuk isteri awak, saya suka. Ke awak nak saya belikan untuk awak? Saya pilih nanti. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nita yang sudi datang berkongsi kepada kita daripada Perak sebenarnya. Dah jadi macam ni. Apa sebenarnya ni? Ini lagi sekali. Ni kita tambah sikit. Tambah lagi sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nita. Tak apa, kita sama-sama kita buat ni. Dan juga adik-adik kita ni. Kepada Jasmine dan juga Farisha. Jadi bagi ibu-ibu dekat rumah mungkin boleh layari media sosial ataupun nak belajar cara untuk buat resin ni. Ini mungkin antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama. Tapi kalau ada anak-anak, kena pantau kerana ia menggunakan bahan kimia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nita dan pastikan kepada anda teruskan bersama kami. Ada lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Ini nanti kita buat craft rambut. Lepas Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Mungkin tak tahu apa antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak di musim cuti sekolah ni. Tak apa, jangan risau. Kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan Puan Rosnita Hashim yang hari ini kita nak buat craft resin. Ya, betul. Hari ini seni resin. Terima kasih Fiza dengan Fahin dan Wanita Hari Ini. Okey. Lepas tu Kongsikan. Okey, nak bagi tahu dulu resin apa. Silakan. Resin ni sebenarnya adalah gum daripada tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan zaman dulu untuk untuk memikat burung kan. Kita dia punya pelikat tu kan. Bila kita masak dia macam dama. Okey. Macam getah kan dia punya tekstur dia. Okey. Getah pokok getah tu yang orang ambil getah tu. Okey. Getah tu. So sekarang ni dia dah moden kan, dia dah masukkan chemical apa semua. Dia dah jadikan dengan hardener, bila dah bercampur dengan hardener dia jadi epoxy resin. Wow. Ini bentuk dia lah. Saya dah skip lah sebab tadi nak ambil masa kan. Jadi ni dia punya yang campuran. Dah dibancuh lah tu. Dia bancuh. Dia campuran dia
resin dengan hardener. Okey. Hari ini sebenarnya kita ada juga Jasmine dan juga Farisha kat ujung sana. Dia tolong lap-lap resin ni. Ini antara aktiviti yang juga sebenarnya anda boleh buatlah bersama dengan anak-anak, tapi dengan pemantauan lah. Ya, betul. Okey. Sebab resin chemical. So anak-anak mungkin boleh tolong untuk lap-lap saja. Kadang dia tolong packing juga. Okey. Itu memang kerja. Poniton mungkin boleh kongsikanlah sambil-sambil kita buat ni. Lepas kita dah bancuh ni dua gabungan resin dengan hardener. Pastikan dia punya mold ni kita kena bersihkan dengan pastikan tak ada habuk-habuk lah. Habuk ni yang paling dia punya partikel-partikel kecil tu kan. Bila kita buat, kalau kita tak buat macam ni, akan nampak dalam resin tu. Okey. Sambil-sambil Puan terus buat ni, saya nak tanya jugalah bagaimana dapat idea ataupun inspirasi untuk mula buat seni resin ni? Saya suka minat. Saya memang minat art daripada dulu. Okey. Start saya tengok, sebenarnya saya tengok daripada Rusia punya art. Diorang punya art sangat cantik dan unik. Berbeza dengan Malaysia punya art. Jadi saya tengok art daripada diorang. Memula saya minatlah. Lama juga saya tengok kan. Lepas tu saya message diorang dari Rusia. Ya. Saya message diorang. Message diorang daripada Rusia tu. Saya message dia tak jawab. Tapi saya Google Translate kepada Rusia, baru dia jawab. Okey. Dia tak pandai bahasa Melayu. Farin, ini dulang hantaran saya. Dia tidak tempah ni. Saya dah tempah dulu Tempah dulu, tarikh tak apa, tak tahu bila tak apa. Sambil-sambil sekarang kita dah bersihkan. So kita nak bancuh. Sekarang saya nak buat contoh dia yang ni. Cantiknya. Ini apa sebenarnya? Ni coaster. Untuk kita letak cawan. Saya buat ini khas untuk wanita hari ini sebab tema biru kan, biru putih. Saya buat tema yang ni jugalah. Okey. So kita buat campuran ni, bagi dua. Alright. Baik, kalau bagi mereka yang tak pasti sebenarnya apa yang kita tunjukkan pada kita, dibawa kepada semuanya adalah dibuat daripada resin. Ya, betul. Okey, dan bercampur ni dengan media-media lain lah. Macam kayu. Okey. Ini kayu meranti. Bolehkah kami tolong? Boleh. Okey. So kita masukkan color ni ikut suka hati. Kita dah bagi 3, 1 clear, 2 ni kita akan masukkan color lah. Berapa banyak color kita boleh masukkan? Tak kisah. Okey. Awak warna apa? Ini karya awak. Saya sebenarnya warna pink. Okey, pink. Saya buka kamu warna pink. Warna pink Tapi tak nak pink terang-terang sangat. Tak nak. Okey, sambil-sambil kami nak buat ni, mungkin Puan boleh kongsikan juga. Kalau kita lihat dekat atas meja ni ada pelbagai karya daripada resin ni. Ya, betul. Kalau kita baru-baru belajar ataupun tengok baca-baca ni, kebiasaannya orang buat keychain resin ni. Tapi kalau kita lihat di sini ada dulang, ada jam, ada macam-macam, saya tak tahu apa benda ni. Saya rasa inilah inspirasi daripada Rusia. Inilah sebab Malaysia kurang buat yang pelik-pelik macam ni kan. Ini semua inspirasi daripada Rusia. Okey, cuba kongsikan ini apa sebenarnya, macam mana jadi macam tu? Ini sama juga proses dia, tapi dia ada special sikit. Yang ni saya gabungkan dengan pasir. Ada juga bahan-bahan lain boleh dicampurkan lah. Boleh. Semua resin ni kita kena kreatif. Okey. Ikut kreativiti kita. Okey, bermakna kalau kita lihatlah apa yang Fiza cuba lakukan, mencampurkan warna dalam bentuk serbuk macam tu, dia akan memberikan tekstur yang berbeza kepada dia punya macam getah itulah. Itu special resin. Dia setiap kali kita buat, dia akan jadi tekstur yang berbeza-beza. Itulah keunikan resin. Maksudnya special lah. Memang special. Okey. Sebab tu yang saya tertarik sangat dengan resin. Dia takkan sama Tak sama. Sebab tu dia panggil rare special lah, dia macam handmade. Dia masterpiece. Tuang dah ke? Okey. Yang ni dah boleh. Okey. Lepas tu buat apa? Nak campur dengan apa? Kena campur. Warna apa? Sebab nak jadikan macam ni kan, dia ada mix. Kalau macam ni je boleh? Itu dia punya ni. Okeylah, bolehlah. Kalau Fiza tengok nampak tu. Special kan? Dia apa? Okey, berapa lama masa yang Puan ambil untuk mahir betul banyak pula? Saya monitor dan tanya dengan mentor Rusia saya tu. Hampir setahun jugalah. Wow. Sebab saya suka buat research dan tanya pada diorang kan. Ada yang baik lah, memang yang baik sebab kita communicate dengan diorang dalam bahasa Rusia, tapi lama-lama diorang balas dalam bahasa Inggeris jugalah. Mungkin mula-mula tu sebab kita nak approach diorang kan. Diorang tu susah sikit lah macam orang luar nak approach diorang kan. Macam tu je cara saya buat. Salah kala lah. Ni dah gila. Okey lah, menarik. Tak apa. Kita boleh lah. Okey, lepas tu kita buat apa? Okey, sekarang tangan kena steady lah. Kena steady. Okey. Ambil ni kita keliling pusing kat itu. Ajak saya buat Contoh. Contoh. Nanti buat kat sebelah pula. Macam cantik tu yang pink tu lah.
Okey, berapa lama masa yang diambil sambil-sambil buat tu? Berapa lama masa yang diambil lah kalau kata mungkin penonton-penonton berminat nak buat tempahan macam ni dulang kan? Boleh buat dulang untuk hantaran ke ataupun ini juga boleh dijadikan ni musim cuti sekolah ni, musim berhatan, musim berinai, musim nikah dan sebagainya. Mereka nak jadikan door gift dan sebagainya. Berapa lama masa yang diambil untuk membuat tempahan? Untuk tempahan kalau macam ni saya ambil seminggu lebih. Satu? Ya. Oh, kalau dulang hantaran berapa, Farin? 7. Okey. Ni tadi kita dah keliling kan. Cuba Fiza buat yang sebelah pula. Sini pula tangan kena steady lah sikit. Dia kalau kita dah tuang macam ni tunggu keras ke macam mana, Puan? Belum. Belum ada. Okey, berapa lama dia nak macam keras macam ni? 4 jam. 4 jam. Resin pun ada bermacam-macam jenis tau. Okey, saya nak pastikan penonton nampak tu, kamera kita pun dah fokus tu. Pasal saya tak dapat nak angkat. Tak boleh. Jadi penonton boleh nampak. Okey, Puan. Lepas tu bagi penonton yang mungkin teringin nak melihat antara lain hasil karya, kalau kita kongsikan dari hujung sana tu, apa yang di hujung sana tu, bagaimana cara untuk mereka nak melihat di media sosial dan sebagainya. Okey, boleh follow saya dekat Instagram saya @Nita Hashim, NIETA Hashim, HASHIM. Boleh follow dekat situ. Sebab kat situ memang banyaklah saya buat dan kalangan saya punya pelanggan pun memang daripada golongan royalties, VVIP, VIP dan sampailah ke orang biasa. Kerana ini bukan hasil buatan mesin, maknanya dia setiap satu tu dia memang masterpiece. Special. Dia memang yang satu tu je lah. Saya suka sangat tu yang cheese board. Saya tak berani nak pegang. Tapi kalau macam saya tak makan cheese, mungkin kita boleh tukar jadikan cermin boleh. Cermin kan? Betul. Ada. Daripada Rusia pun ada buat cermin, hiaskan keliling dia. Macam tu. Sama je. Okey, mungkin kita boleh kongsikan satu persatu. Farin dari hujung sana, apa sebenarnya tu? Yang ni sebenarnya side table. Saya gunakan bunga yang real flower yang saya press dan saya keringkan. Saya macam nak angkat ni. Boleh berat je, Farin. Okey, tak jadi. Angkat je. Side table maksudnya meja lah. Ini sebenarnya meja top. Table top. Sebab saya terlupa bawa kaki dia. Ini bunga betul ni? Bunga betul, yes. Ni saya keringkan, saya press. Dia ada macam-macam teknik lah untuk press. Itu pun kemudian punya masa. Okey. Lepas tu baru dia berlayer-layer yang ni. Okey, ada jam, ada macam-macam lah, ada coaster. Cheese board, coaster, jam. Ini kalau kita nak letak candy, coklat. Cantik juga tu kan. Saya okey jugalah Farin. Kalau saya rasa ni kalau awak beli ni untuk isteri awak, saya suka. Awak nak saya belikan untuk awak? Saya pilih nanti. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nita yang sudi datang berkongsi kepada kita daripada Perak sebenarnya. Dah jadi macam ni apa sebenarnya ni? Ini lagi sekali. Ni kita tambah sikit. Tambah lagi sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nita. Tak apa, kita sama-sama kita buat ni. Dan juga adik-adik kita ni. Kepada Jasmine dan juga Farisha. Jadi bagi ibu-ibu dekat rumah mungkin boleh layari media sosial ataupun nak belajar cara untuk buat resin ni. Ini mungkin antara aktiviti yang boleh anda lakukan bersama. Tapi kalau ada anak-anak, kena pantau kerana ia menggunakan bahan kimia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Nita dan pastikan kepada anda teruskan bersama kami. Ada lagi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Ini nanti kita buat craft rambut. Lepas Wanita hari ini. Tyson goreng rangup sedap. Tyson goreng rangup sedap. Tyson, rasa sekali sudah pasti. Sedap, mudah, bermutu. Mereka kata saya perlu berjaga-jaga. Saya terlalu tua untuk beraksi. Saya akan jatuh cedera. Tetapi saya tahu usia bukan halangan. Dan saya menikmati Anlin. Penjagaan tulang, otot dan sendi yang kuat adalah penting bagi saya. Selamat datang ke Misi Rush 2.0, sebuah acara larian yang akan berlangsung di sekitar Mata Arena secara virtual selama 4 minggu bermula 1 Disember ini. Daftar sebagai ejen salah satu dari 4 teras mata. Teras dengan jumlah jarak larian tertinggi akan diangkat sebagai teras terhebat Misi Rush 2.0. Ejen yang paling cemerlang akan menempa nama di kalangan juara Mata Arena. Daftar sekarang di ejenalirush.marhain.my. Bertindak segera. Hi everyone, can you name me 3 people you love the most? Your parents, spouse, children? Are you one of those people who don't include yourself in the list? I understand. Prioritizing yourself can sometimes feel a little selfish. So please take good care of your health with Proviton before spreading love to others. Join me on the next episode of Women Talk on Saturday at 5 p.m. See you soon.
kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Hafiza masih lagi sibuk menyiapkan karya beliau. Tapi apapun kami akan kembali pada hari esok jam 12.30 hari untuk Hikayat Perkahwinan. Orang kata dalam perkahwinan ni janganlah serius-serius. Tapi esok kita bincangkan semua nak serius dalam perkahwinan. Saya rasa itu tidak membahagiakan kerana kita perlu ceria-ceria dan memastikan perkahwinan yang bahagia. Betul tak, Hafiza? Betul. Jadi esok pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini untuk kita kongsikan. Tapi janganlah pula semua buat main-main kan? Betul. Perkara yang kena serius lah. Saya pun setuju. Okey. Baik, kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri untuk adik-adik. Selamat meneruskan cuti sekolah anda. Assalamualaikum. Bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu.